Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi tak? Bunyi tak Ustaz Amirul? Saya tak nampak gambar. Kenapa tak nampak gambar? Nanti sekejap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kata muallif rahimahullah ta'ala pendahuluan sebagai tamhid atau mukaddimah. Tak, mukaddimah. Atau tamhid. Tak. Bahasan pecaraan makula. Pecaraan. Macam itu dah, pecaraan. Mana pembicaraan. Itu maksud dia. Maksud dia pembicaraan. Ketahui olehmu. Di bawah tu dia ada catat. Kalimatun yu'ta biha li syiddatil i'tina'i bima ba'daha. Jadi kalimah ketahui olehmu ni, dia bahasa Arab dia kata i'lam. I'lam. Maka i'lam ni ialah kalimatun yu'ta biha. Satu kalimah yang dibawa datang dengannya. Makna kalimah yang ditulis dengannya. Li syiddatil i'tina'i. Kerana bersangatan nak i'tina'. Makna nak khabar kepentingan. Nak cerita kata penting sangat. Bima ba'daha, bagi masalah-masalah selepasnya. Tak. Kali bara-bara selepas ni dia akan cerita perkara-perkara hak i'tina'. I'tina' ni makna sangat penting lah. Tak. Perkara hak sangat penting. Itu makna ketahui olehmu. Suara saya ni slow sikit lah. Baru sembuh. Baru mula mengajar ni. Seminggu duk main. Saya ni asyik-asyik demam. Asyik-asyik demam. Mudah demam. Kurang tubik peluh. Kita baca. Kata dia lagi bahawa semakulat itu. Makna lafaz makulat. Letak dia mudah dia sikit. Lafaz makulat tu. Makulat ni dikehendaki dengan dia. Dikehendaki dengan makulat. Dengan lafaz makulat. Tak. Segala masalah-masalah yang dibicarakan padanya, pada masalah ni, dibicarakan daripada makulah, yakni daripada ilmu makulah. Jadi apabila itlaq makulah, iaitu kena kepada ilmu makulah atau masalah-masalah makulah, itu maksud dia. Tak, kerana kaedah dia apa, al-lafzu iza utlika
unsurifa ilal kamil. Dah. Lapan ni ya apabila diitlaq, apabila kita itlaq dia, ia nascaya kembali kepada makna hak sempurna. Dan murad dengan makna sempurna tu yakni makna pada istilah. Supaya kita kata as-salah. As-salah dalam Quran dengan makna as-salah al-kamilah. Tak. As-salah al-kamilah ni af'alun, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itu mana saya ada catat ya. Saya ada buat catat teh. Asy-syai'u mata utlika yunsarafu lil fardil kamil. Anda boleh belakalah kalau kita nak al-lafzu pun tak apalah. Sekali lagi dah. Al-lafzu atau asy-syai'u mata utlika insarafa lil fardi al-kamili, bagi mufrad yang sempurna. Mana bagi mufrad tu, mufrad nasbah nahu dah lah. Bagi makna mufrad yang sempurna. Jadi maksud itanya apabila itlaq katanya makulat, maka murad dia dengan iaitu ilmu makulat. Atau dikandaki dengan ilmu makulat iaitu ajnasu al-aliyah. Iaitu jenis-jenis yang tinggi. Yang akan datang kita bahas apa makna dia sana itu. Dan hikmat kita tertentukan nama makulat dengan ining nama ni. Apakah hikmat kita letakkan nama makulat ni dengan makulat ni? Kerana apa? Kerana dia terbenar banyak afraq. Kalau kita letak nama lain tak masuk. Tapi dia ni banyak afraq masa supaya jauhar kata satu makulat, aina satu makulat, mata satu makulat, jadi banyak. Afraq dia tu jadi banyak. Tapi itu dia munasabah dengan makna, dengan letak nama makulat sana. Habis kat tu. Boleh kaedah saat itu dah? Okey. Dan ia makulat ni, lafa makulat pada bahasa Arab dikatakan jamak. Murad dengan bahasa Arab tu nahwu. Dan mufrad bagi makulat tu iaitu makulatun mufrad muannas. Mufradah muannasah. Jamak tu jamak muannas. Jamak muannas. Dan mufrad bagi makulat tu iaitu makulatun. Iaitunya isim maf'ul. Isim maf'ul makulatun yakni qadiyatun makulatun. Kita takdir mausuh dia. Jadi makulatun tu sifat tu. Jadi makulatun tu sifat bagi apa? Bagi qadiyatun makulatun. Jadi qadiyah. Qadiyah. Yakni murad dengan makulah tu akan datang juga ya makulah dengan makna mahmulah. Jadi qadiyatun mahmulah. Maksudnya khabar tu. Qadiyah yang jadi mahmul itulah. Itu dikatakan makulah. Tapi bukan semua mahmul itu makulah bukan. Tetapi makulah tu tetap dia tu mahmul. Sebab itu kita akan boleh satu kaedah. Selagi saya royak selalu pun boleh. Mana kullu makulatin mahmulatun. Tak. Kullu makulatin mahmulatun. Itu kaedah dia. Tapi walaisa kullu mahmulatin makulatan.
Nampak tak? Saya tanda kali kita. Kullu makulatin mahmulatun. Tiap-tiap makulah. Ni orang yang baru ngaji ni boleh jadi tak faham selalu ni. Tak faham sekarang lah maknanya. InsyaAllah kita habis kita tu mungkin faham. Kalau baru lah. Kalau pernah-pernah dengar dah tak apa. Nanti saya hurai dulu. Kullu makulatin mahmulatun. Makna setiap makulah itu sah jadi mahmul. Jauhar sah jadi mahmul. Ni mantik lah. Apa semua sah jadi mahmul. Ikut makulah apa sah jadi mahmul. Tapi bukanlah semua mahmul itu makulah. Dan bukan semua mahmul itu makulah. Dia kerana jadi kita reti sini kata mahmul a'am alhamlu a'ammu minal qauli. Tak. Jadi kita faham kata mahmul tu lebih umum daripada makul, Kerana apa? Kerana mahmul khabar ni dah. Bukan mubtada, khabar ni. Khabar ni sah kulli, sah juz'i. Nah, ngerti dah? Boleh kita katanya haza zaidun. Haza zaidun. Zaidun tu mahmul tu. Haza tu maudhu'. Zaidun tu mahmul. Sedangkan zaidun tu juz'i, bukan kulli. Tapi boleh jadi mahmul. Tapi apa, Zaidun tak boleh jadi makulah, tak boleh. Makul tak boleh. Dia jadi mahmul boleh, tapi nak jadi makul tak boleh. Tak boleh. Mana lafaz Zaidun saat itulah. Bukan jirim Zaidun tu, hak tu memanglah jauhar tu. Tak. Boleh faham dah? Boleh faham. Jadi jadi kita katanya, kita buat satu kaedah laginya, mahmul terlebih umum daripada makul. Kerana tak ada, kalau nak lebih boleh. Mahmul terlebih umum daripada makul. Kerana kerana melengkapi kerana mahmul itu melengkapi juz'i dan kulli. Adapun makul hanya kulli sahaja. Ining di atas al-qaulu al-muhakkik. Ya. Ini atas pendapat yang tahqiq. Adapun pendapat yang tidak tahqiq tu, hak tu dia kata juz'i pun boleh jadi makul. Tu dalam lah. Juz'i pun boleh jadi makul. Setengah kata juz'i boleh, setengah kata juz'i kena boleh tapi kena takwil. Dia kata boleh tak kena takwil. Macam-macam lah. Itu macam-macam. Itu perbahasan ulama. Boleh faham? Baik. Jadi ilmu makulat ni sebenarnya kita duk bercara apa je sebenarnya. Faham dulu, saya nak buat jadual bagi asas. Sebentar lagi nanti saya baca, kita boleh faham. Saya baca direct straight boleh. Ni kita buat asas dulu. Kita ada makna. Makna ni dalam istilah ilmu makulat ia panggil mafhum. Dia panggil mafhum. Dalam mantik ia panggil ma'ani. Pun panggil juga, mafhum pun panggil juga. Tapi dalam makulat biasanya disebut mafhum lah. Mafhum. Maka mafhum terbahagi kepada dua. Ini mantik ni. Kalau kita nak buat jadual boleh. Mafhum dia bagi rubik kepada dua. Juz'i, kulli. Murad dengan mafhum ni makna. Boleh faham dah? Makna. Juz'i kita tak bahas di dalam ilmu makulat. Kerana ia tak melengkapi afraq. Tidak ada afraq.
Juz'i misalnya supaya Zaidun, seorang Zaid, seorang Umar, seorang Bakar, seorang itu, seorang ini, seorang ini. Itu dikatakan juz'i, tidak bersyarikat pada lafaz dia saat itu. Tidak bersyarikat pada makna dia tu. Cumanya seorang, yang Zaidun seorang tu panggil juz'i. Boleh faham tu dah. Yang kedua kulli. Kulli ni makna dia melengkapi beberapa afraq di dalam dia dikatakan kulli. Macam lafaz insan, hayawan, semua tu kulli tu. Boleh faham? Saya buat asas dulu. Kulli. Bagi orang ngaji mantik ni tak payah dah yang ni. Kemudian juz'i kita tak nak, kita buang tu baik. Kita nak kulli. Kulli bagi dua. Satu zati, yang kedua aradi. Ngaji mantik Ustaz Miru pernah noh. Dengar zati aradi. Kalau zati tu macam zati ni maknanya diri bagi mu'araf. Tak. Diri bagi mu'araf. Hayawan, insan, hayawan, natikun. Jadi hayawan tu dikatakan zati tu diri insan. Soalan gitu. Kalau kita kata insan hayawanun katibun. Katibun tu aradi. Arak tu makna sifat. Jadi lafaz kulli atau makna kulli ada dua. Satu zati. Contoh seperti hayawan. Pada ta'rif insan hayawan natikun, maka hayawan tu dikatakan zati. Lafaz insan tu satunya kulli kerana lafaz insan pula. Lafaz hayawan tu. Lafaz hayawan pertama dikatakan kulli kerana di bawah dia tu beberapa afraq. Dan dia dikatakan zati kerana dia menunjuk di atas diri bagi insan. Boleh faham? Yang kedua aradi contoh sepertinya katib, pandai tulis. Manusia tu apa manusia? Iaitu binatang yang pandai tulis. Pandai tulis tu bukan zat dia. Itu sifat dia, arak dia. Boleh faham? Maka yang tu dikatakan aradi. Kulli aradi. Baik. Aradi kita tak nak. Jangan kita tak nak. Kita nak zati. Kita nak zati saja. Zati bagi tiga. Zati bagi kepada tiga. Pertama jenis. Ni dekat dah nak sapa dengan makulat ni dekat dah. Jauh juga lah makulat. Jauh juga makulat ni. Satunya jenis, fasal, nau. Betul tak? Tiga. Zati ni ada tiga. Maknanya makna atau lafaz dan makna yang kulli, lagi pula zati terbagi tiga. Satunya jenis namanya, yang kedua fasal, yang ketiga nau. Contoh misal supaya dengan insan hayawanun natikun. Cukup dah tu, jenis fasal nau. Insan itu dikatakan nau. Insan dah. Insan tu dikatakan nau. Zaid insan dah? Ya, insan. Banyak insan. Ya, semua insan. Zaid, Bakar, Umar semua insan. Hayawan dikatakan jenis. Hayawan tu dikatakan jenis. Ni kena mendalami di dalam ilmu mantik. Fasal tu, natikun tu fasal. Tiga tu zati semua. Boleh faham dah? Tiga tu zati semua. Menunjuk di atas diri kemanusiaan seorang saat itu. Diri kemanusiaan tadi itu dikatakan zati. Jadi nak kita tak nak, fasal kita tak nak, yang kita nak jenis. Boleh faham? Jenis ada tiga. Bahkan 4, tapi tak apalah. Kita sebut 4 pun tak apa. Satu nama dia jenis mufrad atau panggil jauhar mujarrad. Jenis mufrad. Jenis mufrad ni makna
jenis yang tidak ada di atasnya jenis, tidak ada di bawah dia jenis. Itu adalah jenis mufrad. Seperti akal, roh, nafsu, semua tu dikatakan jauhar mujarrad. Mana mujarrad ni, mana jauhar mujarrad, yakni mujarrad anil makan. Tak. Mujarrad ni mana sunyi. Sunyi daripada tempat. Roh mana duduk tak tahu roh. Akal pun tak tahu duduk mana. Satu. Hal ni kita tak bahas di dalam makulat. Yang kedua, jenis mutawassit. Jenis mutawassit ni maknanya dia tengah. Atas dia pun ada jenis, bawah dia pun ada jenis. Tak ada misal dia. Musannif ada ayat tak? Jenis mutawassit. Atas dia ada jenis, bawah dia ada jenis. Contoh, seperti yang katanya, tak ada dulu tak apalah, jenis mutawassit. Wadzalika kamutlaqi jismin wa jismin namin. Seperti lafaz jisim, misal jisim. Jisim tu jenis dah. Tapi atas dia ada jenis lagi. Ada jisim ali. Tak? Jisim ali pula. Ada jauhar. Atas pada jisim ada jauhar. Bawah pada jisim tu ada apa? Hayawan. Ada apa? Ada lagi lah maksudnya. Ada jenis lagi bawah pada dia. Tak? Ada bawah pada dia ada jenis. Itu panggil jenis mutawassit, kita tak nak. Dan jenis safil. Yang ketiga jenis bawah. Jenis safil. Jenis safil ni dia bawah dia tak ada jenis. Tak. La jinsa tahtahu wa tahtahu anwa'un. Mana bawah dia tu tidak ada jenis. Bahkan di bawah dia saat itu ada anwa', ada nau'. Ada nau'. Jenis safil. Mana jenis safil, jenis qarib kita panggil lah. No? Jenis qarib pun kita panggil, jenis safil pun kita panggil. Contohnya seperti hayawan. Takrif bagi insan, mahwal insan hayawanun natikun. Hayawan tu. Hayawan tu dia tu dikatakan jenis qarib. Jenis qarib. Kerana di bawah dia tidak ada jenis dah. Cuma ada apa? Ada insan, ada nau'. Ada nau'. Di bawah hayawan tu ada insan, faras, himar, tu macam tu. Tak. Ada nau'. Pahala semua tu panggil nau' tu. Insan dikatakan nau' bagi hayawan. Faras dikatakan nau' minal hayawan. Himar dikatakan nau'un minal hayawan. Boleh faham? Deh. Semua tu hayawan belaka tapi nau' berlainan. Mukhtalifin. Bishkat tu. Hal ni pun kita tak nak. Yang kita naknya yang terakhir sekali dikatakan jenis ali. Deh. Jenis ali. Ni jenis ali. Jenis ali. Nanti dia takrif akan datang apa makna jenis ali. Bishkat tu. Jadi makulat, bahasan makulat jenis ali. Jenis ali makna jenis yang tidak ada di atas dia jenis. Boleh faham dah? Bawah dia tu beberapa jenis pun ikutlah nak berapa jenis pun. Tapi atas dia tak boleh ada jenis. Dengan sebab jenis ali ni, ingat molek saya nak ayat. Dengan sebab jenis ali ni tidak ada jenis di atas dia, maka takrif bagi semua makulat tak boleh dengan takrif had. Boleh faham? Gitu. Tak boleh dengan takrif had. Kerana apa? Kerana takrif had ni dia kena ada fasal, kena ada jenis, kena ada fasal. Kena ada jenis untuk nak mengurangkan atau nak mensyarikatkan benda lain masuk dalam dia tu. Dia kena ada fasal untuk nak mengurangkan barang hak syarikat dengan dia tu. Tak nak potong hak syarikat, hak berkongsi dengan dia tu.
Nah, kalau tak faham tunggu sekejap lagi. Nanti saya baca mungkin faham. Ingat. Jadi takrif bagi setiap makula ambil 1 sampai 10, takrif makula dikatakan takrif bil khassah atau dikatakan rasam nakis. Takrif bil rasmin nakisi. Nanti kita dobit setelah lagi. Dia kata apa? Tepat dia kata jenis ali. Jenis yang tinggi tu. Kita buatlah situ lagi. Kerana inilah tidak ditakrifkan setiap makulah itu dengan malaikat dengan khasah. Malaikat dengan khasah. Okey, baik kita baca sikit. Kita tengok dulu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan ia makulah ni pada bahasa Arab dikatakan jamak dan mufradnya makulatun. Makulatun. Apa makna makulatun? Artinya arti makulatun bahasa Melayu. Ini dikatakan terjemuh. Terjemuh. Daripada satu bahasa kepada satu bahasa, terjemuh dengan kata dikatakan. Itu makna kita. Bahasa kita apa dikatakan? Dikatakan dijawab. Boleh. Dijawabkan. Boleh nak munasabah dia panggil dengan dikatakan ni kerana macam ni. Akan datang dia akan bawa soal. Apa kamu nak kata tentang Zaid? Kita jawablah. Aku kata, macam ni. Daripada jauhar. Apa nak kata tentang dengan putih? Aku kata daripada arak anda. Macam tu. Tu munasabah dikatakan. Dikatakan terjemuh daripada makulatun. Ini syarat kata isim maf'ul. Makulatun isim maf'ul. Makna dikatakan atau makna makulah ni bukan dia nak dikatakan dengan makna dikatakan, tapi dia apa makna? Maknanya ditanggungkan dia. Dah. Ditanggungkan ni dia terjemuh daripada bahasa Arab iaitunya mahmulah. Mahmulah. Jadi maksudnya makna al-makulatu bi maknal mahmulati. Ada itu. Tak. Itu makna kita. Al-makulatu huwa al-mahmulatu pun tak apa. Tak. Huwa al-mahmulatu. Ditanggungkan dia. Ditanggungkan suatu. Misalnya itu. Baik. Kita tak gede sikit. Buat sini. Yakni ditanggung atas makulat yang tertentu. Ditanggungkan, maksud ditanggung ni kalau kita nak bagi dekat sikit, makna ditakwilkan dia, ditafsirkan dia, diletakkan dia, seolah gitu. Diletakkan dia mengikut makulat masing-masing. Itu makna ditanggungkan. Contoh, apa engkau nak tanggung tentang Zaid? Kita jawablah. Zaid itu ditanggungkan atas makulat jauhar. Contohnya. Boleh faham tak? Biskat tu. Itu makna ditanggungkan. Dan dikehendaki dengan dia. Dengan ditanggungkan tu. Tu rajak gelas itu. Iaitu dibuat khabar dan cerita dengan dia dengan suatu. Dia tak sebut lagi suatu tu apa tu. Dibuat khabar. Dibuat khabar dan dibuat cerita. Orang panggil mukhbarun bih. Bahasa Arab dia katakan mukhbar bih. Jadi 3 lah nama dia sekarang ni. Satunya kita namanya makulah. Ini yang masyhur di dalam ilmu makulah. Yang kedua kita pun panggil dia mahmul. Ini masyhur di dalam ilmu mantik. Yang ketiga kita panggil pula dia khabar. Khabar ini masyhur di dalam ilmu nahwu. Boleh faham dah? Jadi kesimpulannya makulat ni apa? Makulat ni iaitunya kita tanggungkan
sesuatu perkara ni terletak di atas makula apa makula. Iskal dia. Dicerita dengan dia daripada yang lain, yakni ganti daripada yang lain. Seperti engkau kata Zai itu daripada mana makula. Daripada mana makula? Daripada beberapa makula yang 10 tu. Apa makna? Maknanya Zai itu masuk ia di bawah mana jenis. Boleh faham? Boleh. Masuk di bawah mana jenis. Jadi maksud dengan ditanggungkan tu makna masuk lah. Makul dengan mana masuk. Masuk di bawah mana jenis. Apa jenis? Bangsa. Yakni mana bangsa daripada beberapa jenis yang tinggi yang 10. Kita tambah sikit 10. Jadi kita ada 10, makula ada 10. Semua kita ada 10 jenis. Kerana kita bagi tahu tadi makula iaitunya bahasa jenis yang tinggi. Tak. Al-ajnas al-aliyah, jenis yang tinggi. Jadi apabila jenis yang tinggi dia bagi tubik 10. Semua jenis yang tinggi hanya 10. Ini khilaf ulama. Tak. Di sisi ulama falsafah 10, di sisi ulama mutakallimin 2 aja. Tak. 2/3 sekali dengan apa tu. Satunya jauhar, yang 2 aina, yang ketiga kaif. 3 perkara tu. Tak. Hak lain tu tak ada lah. 3 tu hak kitanya asalnya mutakallimin. Tapi tak apalah. Ulama falsafah dia bagi tubik 10. 10 semua. Dan 10 ni dikatakan makulah. Boleh faham dah? Dikatakan makulah. Kenapa? Kerana semua perkara hak Allah Ta'ala buat tak lepas daripada mana satu daripada 10. Tak lepas. Ikut kita sebut apa? Tinggi. Tinggi masuk dalam makulah apa? Hang ni cakap banyak. Cakap banyak masuk dalam makulah apa? Tidur lena. Tidur lena masuk dalam makulah apa? Tu bahan tu. Jenis kira sungguh. Makan banyak, hang ni makan banyak. Makan banyak masuk dalam makulah apa? Api makan kayu, makan kayu tu masuk dalam makulah apa? Semua masuk dalam 10 makulah tu. Boleh faham? Kita nak tahu kata dia tinggi ke rendah, tengok dia tu. Dia tinggi ke tak? Semua boleh masuk bawah dia tu, makna kata dia tinggi. Kalau dia rendah tak boleh masuk. Itu dikatakan jenis lagi pula tinggi. Jenis tu pun dah beberapa afrad di bawah dia. Itu dikatakan jenis. Tak. Tapi ni bukan jenis biasa, tapi jenis tinggi. Apabila sebut kata jenis tu jenis pula, lagi pula tinggi pula satu lagi ya. Itu tidak ada dah jenis yang tertinggi daripada dia. Makanya dialah paling tinggi sekali. Yang lain tu masuk di bawah dia belakang. Yakni apa kata semua tu dihukum dengan 10 makulah. Boleh faham dah? Semua dihukum dengan 10 makulah. Boleh dengar? Okey. Baik. Okay. Semua masuk di bawah 10 makulah. Tadi tanya pula, kenapa 10 kan dia tak buat 12 ke 20 ke? Aku pun tak tahu juga tu. Dia buat 10. Ini nama dia istiqra' lah. Istiqra'. Istiqra' tapi dia istiqra' ada 2. Satu tam, yang kedua nakis. Tapi makulat 10 ni istiqra' nakis. Sabit tu khilaf ulama tu. Istiqra' nakis ni dia zon ni, bukan yakin ni. Hak lain kata 5, hak lain kata 6, hak lain ni kata 10. Tapi tak apa dia belajar cukup 10 cukup dah. Banyak dah tu. Undur sikit, cuba kita baca lagi. Seperti engkau kata Zai itu daripada mana makulat, daripada beberapa makulat yang 10. Maknanya Zai itu masuk ia di bawah mana jenis bangsa
daripada beberapa jenis yang tinggi, yang 10 tu. Maka dijawabkan dia Zaid tu daripada makulat jauhar. Contoh yang ni. Nah. Contoh. Mari daripada makulat jauhar. Yakni masuk pada bahagian zat jauhar. Zat. Kalau kita buat bulat kausai situ boleh lah. Buat bulat. Zat yakni jauhar. Makna tulah ya dua tu. Tu tafsir lah tu. Jauhar tu nak tafsir zat tu. Masuk pada bahagian zat tu maksud dia. Jadi masuk pada bahagian zat ni kita kata masuk dalam kategori zat. Tak? Kategori zat. Kena pandai juga bahasa Inggeris tu. Tak pandai bahasa Inggeris ni orang Malaysia tak faham pula. Kecek tu kena kecek Inggeris sikit-sikit tak apa. Habis kata. Kita saya tengok juga tu Ustaz bahas dengan Ustaz Faik tu. Mula tu duk dengar lah juga tu. Mai sebut amrul iktibari bahasa Inggeris saya keluar. Tak tengok. Amrul iktibari pun bahasa Inggeris saya tak nak. Tak pandai dah. Hak Arab pun aku pening dah. Sebut Inggeris pula. Amrul iktibari bahasa Inggeris. Tak apalah. Miskat tu. Kemudian maka dijawabkan dia daripada makulat jauhar. Yakni masuk pada bahagian zat jauhar. Satu. Contoh yang kedua. Dan juga apabila dikatakan putih. Jadi makulat ni dia kira satu persatu. Contoh kita kata Zaid itu putih. Zaid itu tak apalah jauhar. Lepas tu putih tu apa? Putih tu. Apabila dikatakan putih daripada mana makulat, maknanya putih itu termasuk apa? Ia putih. Di bawah mana jenis daripada beberapa jenis yang tinggi tadi lah macam tadi tu soalnya. Maka dijawab daripada putih tu. Dengan kata daripada makulatil kaif. Boleh faham? Yakni bermula putih itu daripada makulat kaif, bukan jauhar. Dia kira satu persatu. Jadi dia kira kata pula, putih tu ada putih sikit, putih berkelik, putih. Tu mana pula? Berkelik tu dia kira suku pula. Putih licing, putih kasar. Licing dia kira suku pula dah. Itu makulat. Boleh faham dah? Itu makulat. Makulatil kaif. Ini akan datang semua ada perbahasan. Yang ni masuk pada bahagian arak lah. Kerana kaif ni masuk di dalam kata arak. Kaif ni. Kaif ni duduk di bawah arak. Masuk pada bahagian kaif sama bahagian arak. Kaif. Sama tu. Itu tafsir tu. Arak, kaif. Jadi gini. Kaif ni satu juzuk daripada arak. Bukan satu juzuk. Mana satu nauk daripada arak. Kerana arak ada 9. Ada kaif, aina, mata, idofah. Semualah nanti akan datang kita cerita. Satu persatu lah. Itu yang jadi cukup 10 tu. Jauhar. Kemudian arak. Arak tu cabang dia 9. Jadi 10. Semua. Habis kata. Dan juga apabila dikatakan meluka akan suatu. Meluka akan suatu. Ni satu masalah ni. Kita hak belakang kita tak ngaji lagi. Mukadimah susah dah. Meluka akan suatu. Contohnya seperti meluka. Kena pisau. Kena pisau. Melukakan nama dia. Jadi bagi orang ngaji makulat. Kalau dia faham segi bahasa. Alhamdulillah. Meluka. Bukan makna luka. Luka ni, apa makna luka? Luka ni maknanya sudah tetap. Sudah kena pisau, kemudian bagi hospital apa siap dah. Ada parut, ada luka. Itu dikatakan luka. Boleh faham? Tapi meluka. Meluka ni makna sedang menuris. Sedang meluka. Boleh faham? Tapi dia bukan nak meluka saja, dia nak meluka akan suatu. Jadi nasbah ni dia ada
Ibarat meluka akan suatu ni dikatakan ibarat yang terkandung nisbiyah, nisbah. Nisbah antara meluka dengan suatu. Boleh faham? Jadi kalau kita nak kira suatu saja tu makulat lain, meluka saja tu makulat lain. Apabila meluka akan suatu itu makulat lain. Boleh faham tak? Ini akan datang kita bahas. Cumanya kita buat tu. Meluka akan suatu daripada mana makulat, maka dijawab daripada melukakan suatu tadi tu dengan kata daripada makulatil fi'li. Orang panggil makulat fi'li. Habis kat tu. Contoh baru tu. Akan datang semua dia ada perkara ni. Dan apabila dikatakan luka sesuatu. Luka makna terima luka. Dobik gitu tak? Dobik kata luka makna sedang menerima kelukaan. Tak. Sedang menerima kelukaan oleh suatu. Yang tadi sedang gini. Nanti kita buat khulasah lagi. Dikatakan luka sesuatu daripada mana makulat, maka dijawab daripadanya dengan kata daripada makulatil infial. Boleh faham? Baik. Antara makulatil fi'li dan makulatil infial, dua ni kalau kita nak dobit boleh. Antara makulatil fi'li dan infial iaitu talazumun. Lazim melazimi. Dua ni tak boleh asing. Tak boleh asing. Makulatul fi'li dengan makulatul infial, dua ni nak asing tak boleh. Tapi iktibar. Iktibar memberi bekas itu dikatakan makulatul fi'li. Iktibar menerima bekas itu dikatakan makulatul infial. Boleh faham? Masa sama. Masa tu lah. Macam kita ambil air, satu keni air, letak atas api, sedang api memberi kepanasan, itu dikatakan makulatul fi'li. Air menerima kepanasan daripada api, itu dikatakan infial. Boleh faham? Jadi, fi'li ni dikatakan memberi kesan. Adapun infial, menerima kesan. Masa tu lah dia talazum lazim. Dua ni lazim. Boleh faham? Okey, alhamdulillah. Dobik bawah molek. Berkata Al-Allamah Sahibul Fadilah pada Ma'la ni tok guru dia ni. Tok guru bagi pengarang kitab bawah. Akar dua bawah. Rahmatullahi alaihi. Iyo. Pada permulaan iyo makulatul fi'li dan infial ni pada permulaan. Tu je. Pada permulaan dia. Permulaan memberi bekas dan apa tadi. Dan bila dikehendaki dengan luka itu lubang luka macam kita kata tadi. Tak. Dikehendaki dengan lubang luka, maka daripada makulatul milki, bukan makulat fi'li, bukanlah. Dikehendaki lubang dia, apabila luka dia ada lubang dia tak? Itu dikatakan makulatul milki. Kan nanti kita bercara makulatul milki. InsyaAllah. Biskat tu. Dan bagitulah seperti tersebut itulah engkau kata, engkau kiaskan. Seperti dahulu itu, yakni kias seperti dahulu itu, akan ketinggalan daripada makulat, mana akan makulat yang baki lagi. Ya, akan makulat yang baki lagi. Biskat tu. Kita habis sini sikit. Kita perhabis sini sikit. Dan bermula makulat. Bermula makulat dengan makna dicerita dengan dia ni. Bukan makulat dengan semata-mata mahmul, bukan. Tak. Kalau makulat semata mahmul tu tak apa tu. Ini makulat dengan makna dicerita dengan dia, dengan makulat ni,
tak dapat tidak, yakni wajib disyarat ada ia makulat ni daripada ajnas aliyah. Syarat dia ajnas aliyah. Ini kita faham apa ni? Kita faham kata kalaulah mahmul dengan makna makulat, kalau semata mahmul tu tak apa. Kalau semata-mata, tapi kalau mahmul dengan makna makulat, itu disyarat kena ajnas aliyah. Kena jenis yang tinggi. Kena jenis yang tinggi. Maksudnya makulat ni kena jenis yang tinggi. Bukan semua mahmul boleh jadi makulat, bukan. Bukan semua mahmul. Soal saya, jenis qarib, jenis ba'id, jenis biasa, jenis apa tu, semua boleh jadi mahmul. Kerana semua boleh jadi khabar. Boleh faham tak? Tapi apabila dikandaki dalam ilmu makulat, maka itu tertentu di ajnasun aliyatun. Itu ya. Ajnas aliyah. Ajnas aliyah bagi maujud mungkin. Bagi maujud mungkin atau bagi maujudat, bagi mungkinat yang maujudat. Ajnas bagi itu takluk di ajnas. Ajnas bagi maujud mungkin. Kita nak dobit hak tadi pun boleh lah. Ajnas aliyah, maka kerana inilah takrif segala makulat itu tidak harus malaikan dengan khasah. Ya. Takrif semua makulat. Sama ada jawhar, mata, aina, semua takrif dia semua tu, dia tak ada jenis, tak ada fasal, tak ada. Boleh faham. Dia panggil takrif dengan khasah. Kerana dia jenis yang paling tinggi dah. Nak ambil jenis mana lagi buat jadi jenis dia? Tak ada dah. Habis kat tu. Habis. Bagi maujud mungkin. Bagi maujud mungkin. Boleh faham tak tu? Ajnas aliyah bagi maujud mungkin. Jenis yang tinggi bagi segala mungkin hak ada ni. Bagi segala mungkinat ada, yakni tak sakut dengan Allah Ta'ala, tak bersakut dengan hak qadim, dengan hak Allah. Maujud qadim tak sakut tu. Tak sakut dengan maujud hak qadim tu. Sakut maujud hak mungkin dia. Tu. Habis. Artinya arti ajnas aliyah ni apa? Bangsa yang tinggi, jenis yang tinggi. Bagi muga mungkin ada. Bagi muga ni makna perkara. Sini kecek muga. Ya. Bagi muga mungkin ada. Bagi muga, bagi perkara-perkara yang harus ada. Tu. Perkara-perkara harus ada. Aku tiga bawah yang kata apa? Maka keluar dengan dia dengan kata perkara harus ada tu. Ya. Muga ni makna benda. Benda. Ustaz Azhar wahai royak benda tu. Muga. Benda mungkin ada. Benda harus ada. Jadi aku tiga bawah yang kata macam mana? Maka keluar dengan dia dengan kata benda yang harus ada. Adapun yang ni yang akan datang nak sebut ni kita tak cara. Satu, al-maujudu al-wajibu. Hak ni tak cara. Tak bercara. Hak ni tak cara. Benda yang wajib ada tak bercara. Allah Ta'ala tak masuk dalam makulat. Tak masuk dalam jauhar, tak masuk di dalam kaif, tak masuk di dalam makulatul fi'li, tak masuk. Yang kedua, jenis al-fardiyu. Jenis fardi, yang bahasa fardu, yang tidak ada sama sekali. Benda tu jenis, tapi tidak ada sama sekali. Seperti ilah. Lafaz ilah. Apa? Tuhan tu lah. Bahasa Tuhan tu dia lafaz dia jenis. Makna dia tu jenis. Tapi tak apalah akan datang dia ada bahasa. Dia panggil jenis fardi. Jenis fardi ni mana? Jenis yang difardukan sahaja. Benda tu fardu andai kata. Tapi benda tu tidak ada. Cumanya andai kata. Andai kata.
maka tiada termasuk ia di bawah makulat daripada beberapa makulat tadi tak masuk. Maka tiada dikatakan al-wajib atau zat Allah daripada makulat jauhar, tak boleh kata macam tu. Dan kudratnya atau ilmunya daripada makulat kaif pun tak boleh kata. Seperti tidak dikatakan al-bayadu al-ma'dum. Bayad ma'dum ni makna putih yang tidak ada. Putih yang tidak ada macam mana? Tak tahu, fardu takdir. Apa panggil fardiyu. Jenis putih tu dia jenis apa? Putih apa? Ada putih kapah, ada putih tubuh, putih baju, putih macam-macam putih. Di bawah dia tu beberapa anwa, beberapa afra. Tapi dia tidak ada, hanya fardi saja. Masalan al-baya' al-ma'dum masalan daripada makulat kai tak boleh kata. Kerana bahawasanya makulat kai itu nama bagi jenis yang tinggi yang maujud. Ha ni yang cara ma'dum. Boleh faham tak? Saya pun baca laju-laju gitu ya. Saya rasa boleh faham kot. Saya ingat boleh cepat sikit pada ni. Kita pergi lagi. Nanti kita berhenti belakang. Jenis yang tinggi bagi moga mungkin ada. Yang bagi benar mungkin ada. Kerana ini ilat pada kata tak dapat tidak. Itu ilat situ. Kerana apa kata syarak. Nak boleh kata makulat tu kena jenas aliyah. Kerana hak yang hendak dibuat cerita dengan dia. Tak. Hak makna perkara yang kita nak buat cerita dengan dia sebagai kategori kepala ya tu mesti daripada perkara yang lebih dan yang tinggi pada golek. Tak. Pada golek ia kena tinggi lah, kita kena letak dia tu. Macam pak. Kita nak sebuah anak ke dia tu boleh kena dia tu martabat kena tinggi pada anak macam itulah seolah gitulah. Kena martabat dia terlebih tinggi baru kita nasbah dia boleh. Boleh kita cerita boleh. Itu dia. Macam Muhammad bin Abdullah. Jadi Ibnu Abdullah kita buat cerita dengan dia ni. Buat cerita kata Muhammad, kita cerita kawan kata Muhammad ni anak Abdullah. Jadi hak kita nak cerita tu apa? Anak Abdullah tu. Boleh faham. Jadi nak kata Abdullah tu dia kena tinggi sikit lah. Kena tinggi pada Muhammad tu. Tinggi. Itu golek pada goleknya. Dan memadai. Yakni sudah mencukupi. Ini dikatakan paling kurang. Paling kurang. Bersamaan pun tak apa dah. Bersamaan. Mahmul dengan maudhu'. Itu tak apa dah. Ini di dalam mantik lah. Di dalam mantik. Bersamaan. Mahmul dengan maudhu'. Yakni antara mahmul dengan maudhu'. Bersamaan. Murak dengan bersamaan ni. Iaitunya antara mubtada khabar tu. Ia sama tak apa dah. Jadi murak dia iaitunya jenis mutawasit. Belah bukan jenis ali pun tak apalah. Jenis mutawasit tu pun dah boleh buat cerita tapi nak jadi makulat tak boleh lagi. Ya. Sabit saya kata tadi setiap makulat itu boleh dibuat cerita tapi bukanlah setiap perkara yang boleh buat cerita itu makulat bukan. Bukan. Ini kaedah dah dalam mantik ni memadai bersamaan mahmud dengan maudhu' itu pun dah cukup. Dah memadai, dah sah, dah mencukupi. Mencukupi yakni memadai nasbah buat cerita. Bukan nasbah ilmu makulat. Tak. Nasbah nak buat cerita. Nak buat cerita saja kata. Ya apa-apa tu boleh dah. Boleh. Biskat tu. Dobit situ kata yakni jenis mutawasit. Jenis mutawasit. Pada sekat tu dah. Nanti saya nak kalau boleh nak habis ni tapi tak sempat lah. Ada sikit. InsyaAllah esok lah. Kita sambung esok. Jadi lambat hotel sikit tak apa lah. Kita lambat tak apa lah. Start Amirul lah. Kita slow pun tak apa. Habis tu puas hati lah.
Wah, insyaAllah. Ada soalan ke apa tak? Hari ni saya ngajar belik sikit dulu. Kalau tak faham boleh tanya. Baru sembuh demam. Kurang teratur lah maksudnya. Ada soalan apa tak? Tak ada orang. Okey. Kalau gitu setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.